Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya hulurkan buat peneraja acara barisan saf kehakiman penuh bijaksana, warga maya yang berbahagia, seterusnya salam perjuangan UMNO saya hulurkan buat anda semua. Saudara, bermula 11 Mei 1946, melebarkan sayap sejarah, mengukirkan nama UMNO pada lipatan sejarah dunia. Bukan semudah pipih datang melayang, bulat datang berkulit. Namun proses yang memerlukan pembayaran tanah yang dijajah, darah yang tumpah dan pahlawan yang rebah demi luhur bangsa yang megah. Bermimpikan kerdipan bintang harus bisa terbang. Bermimpikan sebuah kemenangan, bersatulah dalam perjuangan. Ayo saudara, kita raihkan satu tatapan karya bicara. UMNO, parti terbaik memelihara institusi Melayu. Saudara, sekadar memetik petikan sajak yang dinukilkan oleh tokoh negarawan negara, bukan kecil tugas kita untuk memerdekakan negara. Kerana selain memerdekakan negara, selamatkan bangsa Melayu juga tinggi darjatnya. Bagi saya, sajak ini penuh mendalam dan penuh hibah, mengharapkan kita agar benar-benar menjadi identiti bangsa yang penuh berbudi dan berbahasa. Namun kita jangan pernah lupa, peristiwa 9 Mei 2018 menjadi titik sejarah hitam buat kita semua. UMNO ditumbangkan kerana benci dan dendam. UMNO digugurkan untuk meradut sekujur jasad yang pernah berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Maka hayatilah saudara 3 cetusan minda. Pertama, Melayu tidak akan pernah hilang di dunia. Kedua, hilanglah UMNO, lenyaplah institusi Melayu. Dan yang ketiga, 2 pesanan di sebalik simbosis ketamadunan institusi Melayu. Dan pada akhirnya, kita akan menilai semula UMNO parti terbaik memelihara institusi Melayu. 2 jiwa berpisah tiada. Saudara, pertama, mencari makna. Tunku Abdul Rahman merupakan figura penting perpaduan negara. Dalam menyahut seruan British untuk merdeka, beliau telah menyatukan ribuan jiwa yang berbeza bangsa. Akhirnya, nikmat sebuah perjuangan UMNO ialah berkongsi apa yang ada, melengkapi apa yang kurang dan menyantuni setiap jiwa yang datang. Buktinya, bapa-bapa kemerdekaan negara bertegang orat, bertaruh tulang terulang untuk membentuk formula terbaik demi institusi Melayu agar terus terbela dan terus terjaga. Namun, ada di antara kita lupa pada sejarah. Sejarah mengajar kita siapa membebaskan tanah ini daripada belenggu penjajah durjana. Sejarah mengajar kita siapa menuntut kemerdekaan negara. Dan sejarah mengajar kita siapa mengangkat institusi Melayu di persada nusa bangsa. Ya benar, di Istana Abu Bakar menjadi saksi orang Melayu merdeka di bumi sendiri. Namun, sejauh mana kita menghayati kesetiaan kepada perjuangan UMNO yang mengangkat institusi Melayu? 75 tahun UMNO tercipta. Adakah benar-benar kita memahami atau hanya sekadar melafazkan taat setia kepada perjuangan mengangkat institusi Melayu, tetapi maknanya kita masih dangkal dan terus ingkar? Apa maknanya tersegang indah bangunan Felda dan Fekra, Mara Hak Bumi Putra, melahirkan 500,877 mahasiswa UiTM Mara? Tekun Perniagaan Nusantara membantu seluruh pelusuk usahawan Bumi Putra. Ya benar, PNB Pelaburan Yayasan Hak Bumi Putra. 1.48 bilion pelaburan Yayasan Peneraju Teraju Hak Bumi Putra. Hasilnya melebihi 12 bilion terkumpul aset Bank Bumi Putra. Dan Dewan Perniagaan Melayu menyatakan partisipasi Melayu meningkat
53.4%. Kesemuanya berkehendakan kita untuk mencari makna yang harus kita kekalkan. Melayu gemilang bukan pada harta yang bergunung, tetapi maruah bangsa yang diagung. Benarlah bak kata pepatah, saudara. Melayu itu tidak akan pernah hilang di dunia. Kedua, pedoman. Ramai di antara kita seringkali mendengar peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebunya benar. Negara kita pernah menyaksikan ketegangan yang panjang, namun tidak seharusnya kita terpenjara di dalam memori yang usang. Bermula peristiwa rusuhan tahun 13 Mei 1969 mengubah desakan untuk mengubah hak keistimewaan dalam perlembagaan persekutuan, ibarat siri perang yang tidak berkesudahan. Di setiap pergolakan ini, watak Pakatan Harapanlah yang mendominasi, baik berdemokrasi sehingga kepahlawan papan kekunci. Lupakah kita sejarah memberi keagungan dan kemegahan Yugoslavia bertukar kepada Serbia? Bosnia Herzegovina adalah berpunca daripada persengketaan ras sesama bangsa. Natijahnya 130,000 nyawa terkorban begitu sahaja. Begitu juga di Malaysia. Cukuplah Allah yarham Adib dan Pak Tawa yang telah pergi meninggalkan kita. Racun perpecahan mula mengisi kealpaan. Dari sekecil-kecil loceng berdering bertukar menjadi pekipan sangsa kekala, memecah perpaduan bangsa. Kedaulatan undang-undang negara diperkosa. Baru-baru ini tular di media sosial penghinaan ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Juga tular di media sosial yang di Pertuan Agung dipersenda melalui poster Demon Yongpur. Miranya diberikan kata hinaan dan cacian oleh 2 orang wanita. Permaisuri Agung dimaikan bahan jenaka oleh Fahmi Rizal. Lagu negara diubah sesuka hati. Jalur gemilang digantung terbalik secara terbuka. 46,641 hektar tanah ini lamanya menjadi saksi perpaduan. Sekali lagi dalam dilema. Operasi Lalang yang diketuai oleh Benzan bersama ribuan pemimpinnya seolah-olah bahasa Melayu hilang ketuanan. Cuba dijadikan bahasa kelantangan. Isu tulisan Jawi, isu lawan azan, isu Aisat, isu mempersembahkan rukun negara dan kalimah Allah. Kesemuanya yang telah diadaptasi dan diinovasi oleh Pakatan Harapan. Saudara, kita semua perlu beringat, sesiapa pun yang menjadi kerajaan mereka tidak boleh berpeluk tubuh dan tidak boleh mengendahkan suara rakyatnya. Sekali air bah, sekali pantai berubah, sekali undi dipangkah, bertukar kita sang pemerintah. Namun UMNO tidak akan berdiam diri. UMNO setia mempertahankan institusi Melayu dengan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama rasmi, rukun negara sebagai tiang-seri negara bangsa, perlembagaan diperkukuhkan dan kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu diangkat serta meraihkan kepelbagaian bangsa di negara kita. Saudara, dulu kita ada bantuan rakyat satu Malaysia. Kita ada dana raya. Kita ada dana bakti remaja di Terengganu dan kita ada transformasi Terengganu Baharu. Kesemuanya dihumbang ke dasar peralihan kuasa. Di Terengganu kini yang ada maju berkat sejahtera. Itu pun pada nama isu air. Masih dalam dilema buat pencinta maju berkat sejahtera. Saudara, orang Terengganu kata serik dah, memang serik dah. Ketika pandemik COVID-19 melanda negara, perintah kawalan pergerakan telah pun dilaksanakan. Yang bekerja hilang pendapatan, yang apabila merempat ke jalanan, namun syukurlah pada Yang Esa, UMNO hadir memberi cahaya. Sekuat Sabil menjadi benteng barisan hadapan negara. Ibu terbaik bangsa terus memayungi selendang merah pusaka bangsa. Adinda Putri terus berbakti dan terus berjasa. Sehingga ada yang terkesima memandang kita. Itulah tanda UMNO terus berjasa. Saudara,
Pedoman ini memberi impak yang sederhana bagi kita, tetapi promosinya tepat dengan keadaan semasa. Di saat Malaysia menyaksikan politik dan cabaran ekonomi yang menyesatkan, 2,1 juta rakyat Malaysia dihentak dengan wabak yang mematikan, memberi isyarat kepada kita. Kita sudah tiada masa untuk bersengketa kerana kita adalah keluarga. Pahit manis tahu dikongsi pada makna yang serupa. Berlandaskan tiang seri agama, kesultanan, bahasa ibunda tercinta dan ekonomi Bumiputera harus kita bangunkan bersama. Saudara, ketiga, dua pesanan di sebalik simbiosis ketamadunan bangsa Melayu. Pertama, Melayu berpijaklah pada bumi yang nyata. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, UMNO kukuh di puncak persada. Kini 7 jalur Presiden UMNO mengangkat Nusa Bermarah. Namun, saya mengajak anda, bahkan kita semua berpijaklah pada bumi yang nyata. Sebagaimana dipesan orang-orang tua, bermuhasabahlah diri demi perjuangan parti, menampar pipi-pipi perjuangan seraya segera bangkit dari lena yang terus membikinkan kita alpa dan lalai. Saudara, UMNO dan Melayu simbiosis ketamadunan bangsa. Ia Melayu rukunnya luas hadirin. Dia latar 1000 etnik. Ada dasar, ada kontroversi, ada adat, ada santun untuk diperhalusi. Namun, saya teringat pesanan Allahyarham Datuk Onn Jaafar. UMNO bukanlah kuasa dan kedudukan. UMNO adalah maruah institusi Melayu yang harus kita pertahankan. Berdekat lamanya kita merdeka, sebenarnya kita sudah lupa pada banyak perkara. Penentangan melayang hirian tinggal pada nama. Setia kepada Allah yang lafaz dan ikrar. Sedangkan inilah asas perjuangan kita. Sudah tiba masanya kita bergancak dan berubah. Kita patuh pada perlembagaan UMNO. Kita akur setiap keputusan dan kita junjung setiap pandangan orang muda. Barulah kita dapat memaknai UMNO dan Melayu simbiosis ketamadunan bangsa. Rangkumannya hadirin. Membina institusi Melayu bukanlah ibarat meneguk air pada cangkir. Akan tetapi ibarat musafir yang jauh di padang pasir andai tidak terukir. Kita mahu anak cucu kita terus merasai perjuangan UMNO. Kita mahu institusi Melayu terus dipelihara dan terus dijunjung. Dan kita mahu UMNO parti terbaik memelihara institusi Melayu dituturkan oleh berbilion-bilion umat manusia yang ada. Barulah kita dapat memaknai UMNO dan Melayu dan UMNO parti terbaik memelihara institusi Melayu. Dua jiwa berpisah tiada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Boh. Tahniah. Satu persembahan dari segi intonasi, cara dan kemudiannya atur bahasa yang baik pada pandangan saya. Dan dari segi gaya pun ada. Cuma di Terengganu tak ada pilihan kecil, jadi tak boleh nak jadi wakil rakyat, jadi calon. Di Melaka ada calah dengan Sarawak. Cumanya saya nak bertanya tentang bagaimana untuk kita menjaga, untuk kita memelihara institusi Melayu. Pada pandangan saudara Suhaimil, kita dapati bahawa dari segi perpaduan kaum di Malaysia ni, antara Melayu, Cina dan India, kita dapati begitu renggang sekali. Dan apabila kerenggangan ini berlaku, maka timbul perasaan tidak hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan kita boleh lihat bagaimana ini isu-isu yang sensitif, soal agama, soal raja dan soal seperti sebagai contohnya perhimpunan ISET yang kita buat, maka tidak ada lagi, tidak diperlihatkan lagi bahawa kita ini budaya ataupun institusi orang Melayu ini dihormati. Pada pandangan saudara
Suhaimil, apakah ini kerana dasar pendidikan yang kita buat? Ataupun bagaimanakah caranya untuk kita menyelesaikan perkara ini dalam jangka waktu yang panjang lah, maksudnya ini plan kita jangka masa panjang. Bagaimanakah sebagai seorang anak muda pada pandangan Syamil, bagaimanakah cara untuk kita memastikan bahawa setiap warga negara Malaysia ini, sama ada Melayu, Cina dan India, dia menghormati institusi Melayu? Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Syakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat saya pesanan Sio Hoji, aktivis ironi Indonesia, pernah mewasiatkan bagiku, nyatalah politik itu lembah dan kotor, tidak ubah seperti lumpur. Namun apabila sampai ke tahap yang tidak terhindar, bangsa itu perlu terjun ke lembah bagi merawat dan membersihkan. Saudara, saat 13 Mei 1969 membenang titik sejarah hitam, 10 kelompok minoriti hilang pedoman. Betapa tanah ini dibuka atas nilai perkongsian, bukan kepentingan. Umat Melayu yang seakan jebat dicabar telah membuka pecah silat yang hampir 1,500 nyawa menjadi gadaian dalam keadaan gunting dalam lipatan. Atas kesedaran ini, 5 prinsip rukun negara kita hayati dan kita fahami bersama dan menjadi asas tunjang integriti perjuangan UMNO. Saudara, Buya Hamka pernah menukilkan, sebaik-baik bangsaku adalah yang berada di barisan hadapan, namun sekeji-keji bangsaku adalah yang berada di barisan belakang. Dua peranan yang berbeza di antara pejuang dan pertualang. Saudara, barulah Melayu tidak akan takut pada sarit, Cina tidak risau tulisan Jawi, dan India tidak bimbang tatkala merdunya laungan azan. Saudara, kita amallah rukun negara, prinsip teras perjuangan UMNO dulu, kini dan selamanya. Saudara, sebelum saya meninggalkan pentas ini, saya mengajak anda, bahkan kita semua bertafakurlah sejenak, mendoakan agar UMNO yang tidak ada nyawa, nyawanya terletak kepada kita, untuk kita bermuhasabah dan kita terus memperjuangkannya sehingga titisan air mata. Bangunlah ibu terbaik bangsa, bangunlah pemuda Tuan Seri Negara Bangsa, bangunlah putri Seri Kandi Negara. Kita ubah PRU15 milik Barisan Nasional dan UMNO Putrajaya milik kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.